Assalamualaikum kepada saudara rakan-rakan. Video ini mengenai tentang perayaan Islam. Sebelum itu, kumpulan saya terdiri daripada 4 ahli kumpulan yang bernama Muhammad Haikal, Muhammad Elmi, Putri Nurina dan saya Muhammad Syahidi. Okey. Hari Raya Islam ini mempunyai dua, iaitu Hari Raya Aidilfitri dan Hari Raya Korban. Saya ingin menerangkan mengenai Hari Raya Aidilfitri. Hari Raya Aidilfitri berasal dari bahasa Arab. Aidilfitri yang bermaksud perayaan buka puasa. Hari raya ini disambut pada 1 Syawal tahun Hijrah. Perayaan ini juga dikenali sebagai Hari Raya Puasa, Hari Raya Fitrah dan Hari Lebaran. Hari Raya Aidilfitri merupakan perayaan yang disambut untuk Islam di seluruh dunia, tidak kira bangsa. Hari raya ini disambut bagi menandakan berakhirnya bulan Ramadan, yang mana umat Islam telah menjalani ibadat puasa dengan tekun. Ia merupakan antara dua perayaan terbesar bagi umat Islam selain Hari Raya Korban. Okey, seterusnya, cara ingin memastikan hari raya puasa mempunyai dua cara, iaitu melalui ruqyah. Ruqyah ini contohnya melihat anak bulan. Dan cara yang kedua melalui hisab, iaitu kiraan. Sekiranya melalui ruqyah, apabila anak bulan kelihatan, ini menandakan bermulanya bulan Syawal, iaitu bulan ke-10 dalam takvim Hijrah. Islam di Malaysia, anak bulan akan diperhatikan oleh pegawai yang bertugas pada sebelah petang hingga waktu maghrib di beberapa tempat yang strategik. Okey, bagi persiapan Hari Raya Aidilfitri di Malaysia pula, Hari Raya Aidilfitri disambut dengan meriah. Berminggu-minggu sebelum perayaan tersebut menjelma, suasana persiapan menjelang Aidilfitri telah dirasai. Pusat-pusat membeli belah akan mengadakan jualan murah. Contoh-contoh pusat yang membeli belah yang popular di Shah Alam, contohnya Jekyll dan lain-lain, akan mengadakan jualan murah dengan perhiasan secara besar-besaran. Lagu-lagu raya juga akan diputarkan di radio dan di kaca TV. Rancangan yang berkisahkan Aidilfitri akan ditayangkan. Bank, sekolah dan premis-premis perniagaan akan ditutup selama beberapa hari, selama seminggu sempena Hari Aidilfitri. Okey, di jalan raya utama dan lebuh raya, kesesakan akan berlaku akibat kebanjiran warga bandar yang ingin pulang ke kampung halamannya untuk menyambut Aidilfitri bersama-sama sanak saudara dan kaum keluarga. Fenomena ini juga dikenali sebagai balik kampung, iaitu ada lagu "Oh Balik Kampung". Itu saja dari saya. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Helmi bin Muhammad Abdul Nasir dan saya daripada Seksyen 78. Saya akan bercakap tentang hari perayaan dan hari penting dalam Islam, iaitu Hari Raya Aidilfitri. Dan saya akan bercakap tentang pakaian. Untuk pakaian bagi perayaan Hari Raya Aidilfitri, untuk bangsa Melayu ataupun kaum Melayu adalah pakaian rasminya adalah untuk lelaki, pakaiannya berbaju Melayu disertakan dengan songkok dan samping di bahagian pinggang. Manakala untuk perempuan ataupun wanita ialah baju kebaya ataupun baju kurung tradisi atau moden. Okey, seterusnya saya akan bercakap tentang amalan lazim. Amalan lazim yang dilakukan pada hari raya Aidilfitri ialah amalan berziarah. Amalan ini akan dilakukan selepas ataupun sesudah solat sunat Aidilfitri. Keluarga akan mengunjungi pusara ataupun kubur ahli keluarga yang telah meninggal dunia untuk sedekahkan Al-Fatihah ataupun bacaan Yasin. Seterusnya mereka akan ke rumah saudara mara ataupun rakan-rakan untuk sesi bermaaf-maafan. Okay, selain itu ialah amalan memberi wang kepada kanak-kanak, iaitu memberi duit raya.
Duit raya diberikan oleh orang dewasa kepada kanak-kanak melalui sampul duit raya yang berwarna kuning ataupun hijau. Sampul duit raya ini diadaptasi daripada bangsa Cina ataupun kaum Cina, iaitu mereka memberikan ampau kepada kanak-kanak. Assalamualaikum. Jadi nama saya Muhammad Iqbal bin Zamaidis. Jadi saya akan sambung pembentangan tentang hari perayaan bagi umat Islam. Jadi di sini saya ingin membentangkan tentang hari raya Aidil-Adha, iaitu hari raya Korban ataupun dipanggil selain itu iaitu hari raya haji. Kedua, hari raya ini disambut pada hari ke-10 ke-13 bulan Zulhijjah pada setiap tahun. Yang ketiga, diikuti dengan ibadah korban, iaitu umat Islam akan mengorbankan beberapa ekor lembu untuk memperingati hari raya Aidil-Adha. Bagi keistimewaan hari raya Aidil-Adha, yang pertama, umat Islam mestilah memperingati kisah pengorbanan Nabi Ibrahim SAW. Kedua, penyembelihan korban. Yang ketiga, solat sunat hari raya. Jadi itu saja daripada saya tentang hari raya Aidil-Adha. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Jadi nama saya Puteri Nurina Atta binti Yazman dan saya akan bercakap mengenai Nifsu Syakban. Jadi Nifsu Syakban, apa maksud Nifsu Syakban itu? Nifsu Syakban itu ialah bermaksud separuh. Nifs itu adalah maksud separuh. Jadi Nifsu Syakban adalah peristiwa hari ke-15 dalam bulan Syakban tahun Hijrah. Jadi Nifsu Syakban bererti setengah bulan Syakban. Jadi malam Nisfu Syakban ini adalah malam ke-15 Syakban, iaitu siangnya 14 hari bulan Syakban. Jadi malam Nisfu Syakban merupakan malam yang penuh berkat dan rahmat selepas malam Lailatul Qadar. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi Muhammad SAW tidak tidur pada malam itu sebagaimana yang tersebut dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi radhiyallahu anhu. Baiklah, seterusnya saya akan cakap tentang keistimewaan malam Nisfu Syakban. Jadi banyak kelebihan malam Nisfu Syakban. Antaranya malam ini adalah terbukanya pintu langit dan malam dimakbulkan doa. Jadi bila tibanya hari Nisfu Syakban ini, kita perlulah perbanyakkan membaca surah Yasin ataupun memperbanyakkan doa atau amalan-amalan, kerana seperti yang saya cakap, pintu langit terbuka dan dimakbulkan doa seseorang itu. Okay, jadi kesimpulannya untuk tajuk kami ialah perayaan dan hari penting umat Islam terdiri daripada Hari Raya Aidilfitri, Hari Raya Aidil-Adha dan Nisfu Syakban. Banyak keistimewaan yang ada dalam perayaan tersebut. Sebagai umat Islam, kita perlulah menjadi seorang Muslim yang sentiasa membawa kebaikan kepada orang ramai. Jadi itu saja daripada saya dan ahli kumpulan saya. Assalamualaikum. Sekian, terima kasih.